Salam sejahtera kepada semua pelajar yang dihormati sekalian. Okey, baiklah pada sesi PDPR kali ini, minggu yang terakhir sebelum bercuti. Tajuk untuk kali ini kita akan belajar tentang penyakit, iaitu penyakit yang berkaitan dengan seksual, ataupun lebih dikenali sebagai penyakit jangkitan seksual. STI adalah nama pendek dia lah yang popular. Boleh rujuk dekat slide yang cikgu tengah sedang terangkan ni. Penyakit jangkitan seksual atau lebih dikenali sebagai STI, Sexual Transmitted Infections, adalah sejenis penyakit yang merebak melalui perlakuan seks. Sebarang perlakuan seks, lepas tu mendatangkan penyakit tersebut, itulah yang dikatakan penyakit jangkitan seksual. Penyakit-penyakit yang datang akibat daripada perlakuan seks. STI berjangkit antara individu menerusi sentuhan seksual atau hubungan seks yang tidak selamat. Contoh dia tidak selamat ni boleh dimaksudkan dengan tidak menggunakan kondom ataupun melakukan seks secara terus. Secara sembrono, secara rambang, dengan sesiapa saja dan tak tahu asal usul ataupun tak tahu latar belakang pasangan seksnya. Dapat juga dikelaskan pelakon seks ini adalah menerusi faraj, zakar, dubur ataupun seks oral. Pembawa bakteria seperti Neisseria, gonorrhea, chlamydia trachomatis, dan treponema pallidum, Haemophilus ducreyi dan bakteria lain boleh menyebabkan individu dan pasangan mereka mendapat penyakit jangkitan seksual STI seperti chlamydia, gonorrhea, herpes genital, syphilis. Syphilis adalah antara penyakit jangkitan seksual yang sangat tinggi di dalam Malaysia. Ketuat genital hepatitis dan human papilloma virus, HPV dan HIV dan AIDS. Ni banyaklah dekat mana-mana pun. Itu adalah pengenalan sedikit tentang penyakit jangkitan seksual. Seterusnya tengok dekat slide yang seterusnya, cikgu tengah tunjuk juga ni. Penyakit jangkitan seksual. Dia ada macam-macam penyakit, lebih daripada 10 jenis penyakit yang dapat dikaitkan dengan jangkitan seksual ni, tetapi kita kecilkan skop kepada apa yang diterangkan dalam buku teks. Ini boleh dirujuk juga dalam buku teks kamu ni, cikgu dah buat dalam bentuk yang mudah, dalam bentuk jadual. Boleh tengok dekat situ penyakit-penyakit yang ada. Yang pertama sekali adalah gonorrhea. Penerangan gonorrhea ni adalah penyakit jangkitan kelamin yang disebabkan oleh bakteria Neisseria gonorrhoeae. Boleh berjangkit dari individu ke individu lain melalui hubungan seks vagina, dubur atau oral. Gejala akan timbul 2 hingga 7 hari selepas terdedah kepada jangkitan. Ini bermaksud seandainya si A melakukan hubungan seks dengan si B dan berlakunya hubungan seks vagina, dubur ataupun oral. Selepas hubungan seks tersebut selama 2 hingga 7 hari, dah mulalah menampak-nampakkan simptom atau gejala dia. Antara simptom atau gejala dia, merasa sakit ketika buang air kecil, mengeluarkan cecair berwarna kekuningan atau dari salur kencing. Itu nanah lah. Kalau kita punya bahasa kampung ada nanah. Ada nanah dekat dia punya alat sulit tu. Masa dia keluarkan air kencing tu, keluar sekali nanah tu. Sangat-sangat sakit. Boleh tengok dekat gambar contoh. Tapi gambar contoh ni, ini dah masuk dalam situasi yang teruk. Sebab apa? Sebab kuman tu dah merebak ke organ-organ dalam organ-organ yang lain. Dekat mata dia. Mata lelaki tersebut sampai dah tak boleh buka, bernanah dah dekat keluar air nanah kat situ. Boleh tengok jelas kat situ. Nanti kamu boleh zoom slide ni. Tengok dekat situ. Kita tengok yang kedua adalah chlamydia. Chlamydia mudah merebak melalui hubungan seks dengan pasangan yang telah jangkiti. Berkeupayaan menyerang mangsa 4 kali ganda lebih kerap daripada penyakit gonorrhea. Lebih kerap, lagi kuatlah, lagi cepat dia punya kesan terhadap pasangan yang bersih. Maksud dia, orang tu dah ada chlamydia, dia buat dengan orang yang tak ada chlamydia,
tak lama lepas tu sekejap dia akan lebih cepat untuk menjangkiti seseorang yang bersih tersebut yang dah lakukan hubungan seks dengan dia. Berlaku antara simptom atau gejala dia adalah berlaku pendarahan di antara kitaran haid serta sakit di bahagian abdomen. Abdomen tu dekat bahagian perut, bahagian depan tu. Lepas tu keluar cecair daripada zakar atau faraj. Ini bukan bermaksud cecair selain daripada air kencing ataupun air mani kamu, tetapi ada satu cecair yang sangat bau kurang disenangi dan berwarna kekuningan. Itu adalah antara penyakit chlamydia tu telah menyerang kamu. Dan kamu akan mula berasa pedih dan gatal semasa membuang air kecil. Bermaksud telah berlakunya infection lah dekat alat sulit kamu tu. Benda ni dapat dirujuk juga dekat alat sulit kamu tu. Tengok gambar dia tu. Itulah tengah pegang alat sulit itu sangat-sangat sakit. Seterusnya syphilis. Syphilis ni disebarkan oleh virus spirochete, sejenis ulcer yang tidak sakit tetapi kemerahan boleh dilihat pada vagina, dubur, zakat dan mulut. Itu peringkat awal. Ulcer tu yang warna merah tu dia tak sakit tapi dia boleh tengok dekat tempat-tempat alat sulit macam vagina, dubur, zakar dan mulut. Disebarkan melalui hubungan seks secara oral, dubur, zakar dan vagina. Sama juga hubungan seks. Tapi bila dah masuk ke peringkat yang teruk, kamu boleh tengok dekat gambar cikgu bagi ni. Itu adalah tanda-tanda orang kena syphilis lah. Ini yang dah peringkat teruk lah. Mungkin dah berada pada tahap yang ketiga. Dah merebak satu badan. Ulcer dia sampai ke belakang lah tu. Sangat menggelikan lah kalau kita kena pun. Syphilis boleh dirawat. Boleh sembuh, boleh dirawat. Tetapi jika lambat dirawat, ruam akan timbul di bahagian badan, tapak, tangan dan kaki. Bergejala seperti sukar berjalan, buta, mungkin kamu akan mengalami buta, kebas dan boleh membawa maut kalau lambat dirawat lah. Syphilis ni setakat yang cikgu pernah dengar, syphilis masih boleh dirawat, boleh disembuhkan. Itu yang ketiga. Kita terus yang keempat. Keempat adalah hepatitis B. Hepatitis B keterangannya boleh dikesan seawal 45 hari, boleh berjangkit melalui sentuhan dengan cecair badan seperti air liur, air mani dan cecair faraj. Melalui pemindahan darah atau darah yang tercemar, hubungan seksual atau melalui jarum suntikan yang tercemar. Ini kebanyakan dia berlaku dalam kalangan para penagih dadah sebab mereka berkongsi jarum. Bayangkan batang jarum tu dah cucuk masuk ke dalam orang yang ada hepatitis B. Lepas tu dia cucuk, dia kongsi balik jarum, cucuk ke diri dia sendiri yang tak ada apa-apa penyakit. Dan daripada situlah tersebarnya penyakit hepatitis B tu daripada seseorang boleh berjangkit kepada seseorang. Selain daripada penyakit yang boleh dipindahkan melalui aktiviti seksual. Kita tengok simptom atau gejalanya. Tanda dan gejala seperti hilang selera makan, loya, muntah, perut rasa tidak selesa, sakit sendi, ruam serta kekuningan di mata dan kulit. Hepatitis B juga dia punya keutamaan adalah dia akan membawa satu virus untuk menyerang kamu punya liver. Liver ni hati. Hati kamu tu. Jadi bila hati kamu dah rosak, mulalah bermacam-macam lagi penyakit-penyakit yang lain akan menyerang kepada diri kamu, kepada organ-organ yang lain. Jadi berhati-hatilah agar tidak mendapat penyakit ini. Dan kita balik kepada penyakit yang kelima. Ini sangat terkenal di serata dunia, iaitu HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV, penyakit yang serius disebabkan oleh virus. Mudah dijangkiti HIV jika terdedah atau tersentuh dengan benda lain badan individu yang HIV positif seperti darah, cecair faraj, air mani dan susu ibu. Itu adalah contoh-contoh dia. Lepas tu tanda-tanda dia adalah tanda dan gejala seperti terlalu lemah, lesu, kerap panas, peluh pada waktu malam dan cerit-berit yang kronik. Ni adalah bagaimana HIV berlaku lah. Tengok dekat situ, kat gambar ni dia ada tunjuk lidah. Lidah seseorang yang mengalami HIV. Virus ni sebenarnya dia boleh membuatkan badan kita, organ-organ badan kita ni rosak. Sebab apa tahu? Sebab virus ni telah membunuh ataupun melemahkan kita punya antibody. Bila antibody kita dah lemah, penyakit-penyakit lain bila masuk, setiap hari penyakit-penyakit lain masuk, tetapi terpulang pada antibody kita macam mana nak
halang ataupun buat tangkisan terhadap penyakit tersebut. Tapi bila HIV ni dah mula bercambah dalam badan, ianya akan membuatkan antibody kita lemah, dan sekaligus bila ada penyakit-penyakit lain yang masuk, mulalah tengok lidah ni pun dah macam ni, boleh jadi kerosakan hati dan sebagainya. Okey, penyakit-penyakit lain boleh tengok dekat sini. Tengok orang HIV, tangan dia pun nampak bintik-bintik macam tu. Ini pun dah mula terkupas, nampak isi sedikit. Jadi macam kurap, nak kata kurap tak juga, tapi itulah dia punya bentuk dah lebih kurang macam tu lah. Okey, HIV. Kesan dia HIV, dia akan melemahkan ataupun mengurangkan kita punya fungsi antibody dekat dalam badan. Okey. Seterusnya kita beralih kepada pengesanan awal. Okey. Pengesanan awal. Okey, penyakit-penyakit jangkitan seksual ni kita dapat mengesan awal. Macam cikgu kata tadi, dia ada jelaskan tentang simptom atau gejala selama berapa hari ada simptom gejala. Okey, penyakit pengesanan awal ni kebanyakan dia penyakit-penyakit ni masih boleh dirawat, masih boleh dikurangkan kesannya kalau kamu boleh kesan awal. Okey, antara kebaikan kamu mengesan penyakit awal adalah menyelamatkan nyawa pesakit atau individu tidak berdosa. Okey, menyelamatkan nyawa pesakit atau individu tidak berdosa ni bermaksud dekat sini, contoh A ni dia memang ada HIV, tapi dia tak tahu dia ada HIV. Dia lakukan hubungan seks dengan B. Okey, B bersih, tak ada apa-apa. Bila mereka bersama, mereka bersama, lepas tu masing-masing tak tahu si A ni pembawa HIV. Jadi daripada situlah mereka mula berjangkit. Yang A ni dia mungkin ada HIV dan dia tak ada tanda-tanda sebab dia dah lama hidup dengan HIV. Mungkin dia dah dilahirkan dengan HIV, tetapi HIV tersebut tidaklah teruk sebab dia dah imun dalam badan dia. Dia dah memang HIV tu dah memang hidup dalam badan dia. Tetapi B, dia baru untuk dapat HIV tu melalui perkahwinan. Sebab itulah sebelum berkahwin, sepatutnya pasangan masing-masing perlu melakukan pemeriksaan kesihatan untuk tentukan penyakit, ataupun saranan doktor. Nanti bagi tahulah macam mana kalau yang ni macam ni, kalau ni ada penyakit, ni ada penyakit, macam manalah. Okey, itulah yang dimaksudkan untuk selamatkan nyawa individu yang tidak berdosa. Sebab dia tak tahu, dia berlaku pun, yang tu pun mungkin tak tahu, mungkin dia anak angkat, dia anak yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia tak tahu ibu bapa dia mungkin ada penyebar kepada HIV satu ketika dulu, ataupun penyakit-penyakit lain. Jadi dia tak tahu. Jadi situlah kita boleh bantu untuk kesan awal, untuk supaya dia tak melarat sebar kepada orang lain, dan jadi mungkin masuk ke tahap kedua, ke tahap ketiga yang boleh merisikokan nyawa dia. Okey. Seterusnya, mengelakkan pasangan yang sah terkena jangkitan. Ini yang dah berkahwin lah. Okey, untuk selamatkan yang dah berkahwin. Sebab kebanyakan pasangan bila berkahwin, kahwin macam tu, mereka tak melakukan pemeriksaan kesihatan antara satu sama lain. Sepatutnya ianya perlu untuk mencegah warisan genetik kesihatan yang tak elok, macam penyakit-penyakit ni lah yang boleh diwarisi secara genetik. Okey, lepas tu mengelakkan bayi dalam kandungan daripada dijangkiti STI. Okey, mengelakkan bayi dalam kandungan daripada dijangkiti STI. Okey, ni boleh disebarkan melalui ibu yang mengandung. Contoh dia, ibu tu dia mengandungkan bayi, ibu tu dah kena HIV, dan besar kemungkinan anak dia juga akan mendapat penyakit HIV tersebut dan bawa sepanjang hidup dia. Okey, daripada situlah penyebaran HIV tu boleh berlaku. Okey, daripada susu ibu pun seperti yang telah diterangkan tadi, seandainya bayi tersebut terus menggunakan susu ibu yang ada HIV tersebut juga boleh masuk ke dalam badan bayi tersebut dan diwarisi secara terus-menerus. Okey, dapat tengok dekat buku teks juga ada info ekstra situ. Terdapat penyakit jangkitan seksual yang boleh diubati dan pulih sepenuhnya. Namun ada juga penyakit jangkitan seksual yang hanya dapat dikurangkan simptomnya melalui pengambilan ubat-ubatan tanpa pulih sepenuhnya, seperti herpes dan HIV. Okey, ingat bukan semua penyakit boleh dirawat, setengahnya boleh membawa maut. Okey, setakat ni yang cikgu tahu HIV dengan herpes ni sajalah yang tak boleh nak dipulihkan. Yang lain tu boleh pulih, cuma tak adalah kamu pulih betul-betul. Tapi setakat ni sifilis boleh pulih secara penuh. Okey, kaedah rawatan antara yang disarankan ataupun yang kerap kali disarankan oleh pakar, iaitu mengambil antibiotik dan antiviral yang
diberi dan disarankan oleh doktor pakar. Selain daripada itu, membuat pemeriksaan doktor secara berkala supaya doktor dapat pantau macam mana perkembangan penyakit tersebut dalam badan, dapat diambil tindakan lebih awal sekiranya penyakit tersebut semakin merebak ataupun semakin teruk. Jadi doktor dapat track, dapat kesan, dapat memantau secara teratur dan teliti lah penyakit tersebut, perkembangan penyakit tersebut dalam badan. Dan sekaligus membantu pesakit untuk mengurangkan simptom ataupun menyelamatkan nyawanya. Tetapi dengan syarat pesakit sendirilah kena bekerjasama dengan doktor agar dapat mengurangkan sakit tersebut, dapat kurangkan risiko terhadap penyakit tersebut. Selain daripada itu, kaedah rawatan yang terakhir adalah menjauhi daripada melakukan hubungan seks dengan pasangan jangkiti. Seperti kata pepatah peribahasa mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengubati. Baik kamu cegah, jangan buat perkara tersebut. Jangan lakukan hubungan seks dengan pasangan yang dah dijangkiti, daripada kamu buat juga tapi kamu mengubati. Lebih baik kamu cegah langsung tak ada apa-apa ubat. Kamu dah ada benda tu, kamu akan makan ubat. Kamu tak tahu makan ubat pun belum tentu lagi kamu akan survive dengan penyakit tersebut. Seterusnya kita tengok kepada kesan penyakit jangkitan seksual. Penyakit jangkitan seksual ni dia mendatangkan banyak kesan. Kita fokus kepada 3 saja, kepada individu, keluarga dan masyarakat. Bila kepada individu ni, kita boleh katakan penyakit jangkitan seksual ni dia lebih teruk kepada individu lah. Pesakit akan mengalami kerosakan otak, mata, sistem saraf, tulang dan sendi. Jangkitan yang teruk akan menyebabkan kerosakan organ reproduktif yang membawa kepada kemandulan. Kemandulan ni bermaksud lelaki ataupun perempuan dah tak boleh menyumbangkan sesuatu yang reproduktif, yang produktif untuk menghasilkan zuriat. Itu maksud dia. Wanita mengandung boleh menjangkiti bayi mereka semasa bersalin. Ini cikgu kata tadi lah, melalui susu tu boleh membuatkan HIV tu tersebar kepada bayi. Seterusnya, keluarga. Keluarga pesakit akan dipinggirkan dengan tanggapan bahawa pesakit mendapat penyakit kerana terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat. Keluarga pesakit terpaksa mengeluarkan kos rawatan yang mahal untuk merawat pesakit yang menghidapi penyakit jangkitan seksual. Seluruh ahli keluarga perlu berhati-hati jika terdapat pesakit yang menghidapi penyakit jangkitan seksual kerana penyakit ini mudah berjangkit, terutama melalui sentuhan serta berkongsi pakaian dan alatan. Ini kamu kena tahu jugalah. Sebab itulah perkahwinan di antara pasangan yang telah disahkan membawa salah seorang membawa penyakit jangkitan seksual tidak digalakkan. Tapi doktor dia tak boleh nak buat apa. Dia cuma sarankan tidak digalakkan. Doktor akan konsult, akan nasihat apakah kesannya sekiranya masih juga nak meneruskan perkara tersebut. Tapi kamu perlu ingat juga tak semua orang yang melakukan yang ada HIV ni diorang adalah yang bersalah. Cikgu bagi satu situasi. Seorang budak yang telah dewasa, dia merupakan pembawa hepatitis B. Dia mungkin mendapat hepatitis B ni secara warisan daripada ibu atau ayahnya yang telah meninggalkannya sewaktu kecil, sewaktu bayi. Mungkin ditinggalkan dekat pondok. Kira dia dibuang bayi lah, tinggalkan dekat pondok, dekat masjid, dekat surau. Lepas tu ada orang jumpa, bawa dia dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Belah dia sampai besar, beri dia cukup makan apa semua, kira dia menjagalah. Dan penyakit tersebut dapat dikurangkan simptom dia, tetapi dia masih juga pembawa penyakit tersebut dan dia berkahwin dengan orang lain dan dia pun meneruskanlah zuriat-zuriat dia sekiranya dia teruskan ada. Sebab itulah jangan pandang negatif sekiranya dia ada orang di sekeliling kamu mempunyai penyakit tersebut. Dia mungkin adalah bukan orang yang berdosa ataupun orang yang bersalah untuk menyebarkan penyakit tersebut. Itu kamu kena tahu. Selain daripada tu, kos untuk merawat penyakit jangkitan seksual ni sangat-sangat tinggi. Sebab apa? Sebab penyakit jangkitan seksual ni bukanlah penyakit yang tak dapat dikawal. Benda ni boleh dikawal. Kawal diri kamu daripada terlibat dengan pelakuan seksual ataupun tingkah laku seksual yang berisiko.
Contoh dia seks rambang, pergaulan bebas dan sebagainya lah. Okey, elakkan diri kamu daripada melakukan pelakuan seksual yang tidak selamat. Okey, ini adalah perkara-perkara yang boleh menjerumus kamu kepada penyakit jangkitan seksual dan menyusahkan diri kamu, menyusahkan keluarga kamu untuk bayar kamu mahal-mahal untuk pulih. Kalau dah tak ada duit, baru kamu akan tahu macam mana betapa susahnya untuk pulihkan penyakit kamu tu. Okey. Selain daripada tu, ahli keluarga kamu juga akan susah sebab sebab kongsi pakaian tak dapat, kongsi alatan tak dapat. Benda ni boleh berjangkit melalui sentuhan. Okey, seterusnya masyarakat. Okey, kesan penyakit jangkitan seksual terhadap masyarakat. Masyarakat akan memandang serong terhadap pengidap penyakit jangkitan seksual. Masyarakat takut mendekati pesakit jangkitan seksual seperti HIV dan AIDS akibat stigma masyarakat yang menganggap penyakit ini berpunca daripada gaya hidup yang tidak sihat dan mudah berjangkit. Itulah, kita ni memang dah dilahirkan dalam masyarakat yang tengok sekali kita terus nilai, judgemental community. Okey, itu adalah macam mana kita hidup lah. Okey, tapi macam cikgu dah nasihat tadi, janganlah kamu terus menilai seseorang tu. Kamu tengok sekali terus macam tu, tahu dia ada penyakit tu, dia dulu bekas pelacur lah, dulu mak bapak dia seseorang yang tak baik lah dan sebagainya lah. Okey, jadi buang stigma tu, buang pandangan negatif kamu terhadap seseorang yang ada penyakit jangkitan seksual. Okey, sebelum kamu tahu cerita yang sebenar, jangan menilai terlalu awal. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kamu boleh tengok juga dekat sumber buku teks PJPK tingkatan 5 muka surat 158. Amalan gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit jangkitan seksual. Okey, ni kamu boleh tengok banyak cara untuk kamu boleh amalkan agar kamu boleh menjauhkan diri kamu daripada penyakit jangkitan seksual. Yang pertama dia adalah melibatkan diri dalam aktiviti kesukanan dan rekreasi, melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan, jadikan aktiviti keagamaan sebagai rutin hidup. Kerana apa? Kerana agama adalah tiang kehidupan, okey, yang boleh meneguhkan iman kamu untuk menjalani kehidupan dengan lebih positif dan baik. Okey, seterusnya mengaplikasikan kemudahan media masa. Okey, inilah tengok, kita boleh tengok berperanan sebagai ejen penyampaian maklumat gaya hidup sihat dalam kalangan remaja, dan aplikasi terkini seperti Instagram, Twitter dapat sebarkan maklumat secara lebih berkesan kerana media sosial ini dekat dengan remaja. Okey, jadi daripada sini kamu bolehlah mendapatkan maklumat-maklumat. Kamu boleh belajar sesuatu daripada Instagram, daripada Twitter, daripada Facebook dan sebagainya. Macam mana, apakah kesan, apakah yang akan terjadi kepada diri kamu sekiranya kamu terlibat ataupun dapat penyakit jangkitan seksual ni. Sangat-sangat merana. Okay, jadi pesanan dekat sini, jauhkanlah diri daripada tingkah laku seksual yang bebas, yang rambang dan sebagainya untuk kamu menghindarkan diri kamu daripada penyakit jangkitan seksual yang sangat-sangat berisiko, bukan sahaja kepada diri kamu sendiri, malah kepada keluarga dan masyarakat. Okey, jadi jaga diri kamu dengan baik, jaga maruah, jaga nama baik keluarga dan jaga nama agama sendiri, agama bangsa dan sebagainya lah. Okey, jangan terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang sangat berisiko ni. Okey, kerana ianya bukan sekadar risiko kepada diri kamu sendiri saja, ianya mungkin boleh menjadi kepada waris-waris kamu. Okey. Itu saja untuk topik PDPR pada hari ini. Untuk kali ini kita akan jumpa lagi untuk topik yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih.